Okey, terima kasih Abang Hir. Cuma kita kena ikut peredaran zaman Betul. Macam yalah, semakin tinggi cabarannya mungkin dia punya peluang pun semakin banyak juga. Macam Abang Hir kata, sekarang ada Shopee, benda tu pun orang boleh type. Macam dulu mungkin susah. Macam arwah pun terpaksa jinjing buku kena pergi nak jual kat orang. Ceceran. Nak berjual kat tiap orang tu, jadi sekarang ni lebih mudah. Kalau macam ni mungkin lebih ramai orang tahu dan dia akan buat. Saya rasa benda ni banyak lagi macam cuba Abang Hir sampaikan walaupun dalam mesej yang pendek. Okey, kita cerita ni pasal cari makan mungkin boleh. Mungkin ni nak tanya soalan di luar ni sebab satu benda yang saya suka Abang Hir ni sebab boleh dengar terus daripada orang cakap cerita di belakang tabir. Abang Hir kalau dia nak buat duit ni saya rasa dia baik tulis macam apa tu? Justice in apa? Wilderness or oiliness. Justice in Justice wilderness. Macam Tommy Thomas boleh jual RM80, itu pun dah berapa kali nak cetak kan. Tapi saya rasa Abang Hir benda tu Abang Hir cerita dekat kalau datang rumah lah, over cappuccino kan. Kopi 434 dia tak jual cerita macam tu. Tapi cuma saya nak tahu sikit lah sebab Abang Hir pernah bekerja dengan 3 orang Perdana Menteri Najib, Muhyiddin dan juga Mahathir. Mungkin nak boleh ceritakan sikit masing-masing dia punya karakter untuk lebih tatapan. Ni direct daripada orang pernah dia direct pandangan awak. Okey, dengan Tun M waktu jadi Perdana Menteri saya tak ada hubungan direct langsung. Jadi saya tak boleh cakap, tapi saya jumpa dia sewaktu occasion yang lain. Saya nampak dia orang yang teliti dan dia ada pandangan dia sendiri. Datuk Seri Najib ni saya memang agak akrab dengan dia sewaktu dia jadi Perdana Menteri sebab buat buku dia banyak juga. Dan dalam beberapa occasion saya berjumpa dengan dia berhadapan. Datuk Seri Najib ni orangnya dia fokus. Tapi kalau mula you tak boleh tarik dia kepada you, dia start main telefon dan dia tak nampak on that lah. Dia clear on that dan saya nampak Datuk Seri Najib ni strategis. Kalau kita nak buat buku, kita maklum pada dia dia tahu, dia faham, dia jalan. Okey. Tan Sri Muhyiddin sewaktu dia tiba nanti saya ada banyak occasion juga dengan dia. Malah kami saya pernah buat program di rumah Datuk Seri Najib dan pernah juga buat program di rumah Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin ni orangnya sangat tegas. Dia tegas dan dia ingat. Dia sangat ingat. Kalau bulan ni kita sebut macam ni, 6 bulan orang cakap benda lain, that day you didn't say that, dia kata. Benda-benda macam tu, dia sangat ingat. Saya bagi contoh lah, saya tak cerita kat sini, saya bagi contoh, ada satu occasion tu dekat Pudu. Kat Pudu tu, lepas lancarkan buku, on the way balik, buat 10 minutes saya berjalan dengan dia, sembang semua. Dia cakap, macam mana kita nak buat buku, angkat buku kita jadi buku karya agung, dia kata. Okay, tak apa, I think about it, Tan Sri, saya kata. Okay, selepas tu 4 bulan lepas tu saya bincang dengan sastrawan negara Datuk Anwar Ridwan. Datuk Anwar ada nak buat buku yang panjang sejarah Malaysia macam tu. I thought that is a very good book dan cadangan. So saya bawa paper tu ke pejabat Tan Sri Muhyiddin. Pegawai dia pun sangat impress. Oh ni good. Jumpa Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin bila keluar, hey, Tan Sri kata, this is not what I told her. Dia ingat apa yang dia cakap. Benda-benda macam ni pada saya dia tahu apa yang dia nak, dia teliti on that. Ini pengalaman saya malah. Dan Tan Sri Muhyiddin pun waktu saya di Korea bersama dengan beliau ada soalan tentang kota buku, dia terus tanya. So apa kita nak jawab benda ni? Orang Korea cakap Korea, dia cakap Melayu dengan saya kan dulu sebelum dia jawab kan. Benda-benda macam tu. Bila ada kat rumah tu, Tan Sri Muhyiddin ni serius. Tak berani kalau nak buat joke sangat. Dengan Datuk Najib adalah juga usik-usik sikit tapi tak berapa berani juga. Tapi dia orang ni ada aura lah. Tapi dengan Tun M memang duduk sebelah dia tu saya agak Allah. Saya rasa the gap is so huge. Sebab kita pun tak tahu apa nak cakap kan. Yelah dia macam atuk kat kita kan. Atuk
okey lah bapak dia kan. Saya Mukhlis kan, okey lah bapak lah kan. Dia gap dia agak jauh, tapi waktu bersembang tu dalam cerita tu saya cerita, he's very sharp. 2014 waktu dia nak tinggalkan Dewan tu, saya minta kawan saya Dr. Saleh Rahmat bagi buku Dr. Saleh Rahmat ialah Occidentalisme dari zaman sebelum perang hingga era Mahathir. Tuan Mahathir tengok, dia baca, era saya belum habis lagi. 2014. 2018 dia jadi PM semula. Itulah. Saya bernasib baik sebab dalam era ni saya sempatlah berjumpa dengan semua ni. Okey, perkongsian agak menarik empat orang. Saya dengar Abang Hib pernah cakap dia ni memang sharp penantar buku, dia tahu apa yang dia akan buat. Dia memang baca semua benda tu. Dia sharp reader. Itu dia agak detail lah. Okey, ini pandangan saya jugalah pasal buku Abang Hib. Satu benda yang saya suka bagus pasal jalan cerita tu, dicampurkan antara yang santai dan juga tip. Kalau macam agak tip tu pada saya, dia mungkin agak, dia akan jadi boring kalau cerita pasal H&M. So saya rasa benda tu bagus kerana macam, tapi bila campur ada cerita Grab itu bagus. Dan tahniah juga banyak, saya rasa macam banyak yang pertama kali macam Mahir buat, even dia tak pernah ada pengalaman, first dalam tingkatkan moral pekerja, cantikkan office, berjumpa dengan pelanggan, dengan penulis, penggiat seni. Lepas tu kalau nak bercakap tu macam KSU cakap, nak jadi CEO tak susah, kena pandai bercakap. Tapi cuma abang, ya betul. Dia bukan pandai cakap, dia kata kena rajin jumpa orang, lebih kurang macam tu. Maksudnya kita PR tu kena jaga. Okey, tapi cuma Abang Hir ada tambahkan sikit masa Abang Hir juga penasihat debat Melayu. Dia kata kalau kita nak bercakap ni, kita kena pandai mendengar dulu. Saya rasa benda tu bagus. Jadi barulah kita boleh kita lawan cakap. So kena dengar dulu. Boleh fikir di luar kotak. Kalau benda tu tak boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Saya rasa banyak benda yang Abang Hir buat yang pertama kali. Saya rasa benda tu bagus di Jakarta, di Frankfurt dengan Datuk Lat, di Tokyo dengan wayang kulit, dengan di Indonesia bawa Menteri Pendidikan, guest of honor dekat Riyadh, dengan bawa Zapin dan Gambus, ada elemen Asia Barat yang boleh difikirkan. Saya rasa benda tu benda yang bagus lah, yang boleh dikongsikan dan boleh dipakai oleh sesiapa dalam bidang pengurusan lah. Mungkin boleh dipinjam. Okey, yang kedua yang saya rasa yang nampak kalau orang baca buku ni ialah dari segi humility lah. So benda tu agak penting. Lagi satu macam Mahir kata, mungkin macam saya pun ada, macam setiap orang ada rasa macam malu. Satu benda kita sharekan, benda yang kita kena overcome our malu, our fear, orang kata macam yalah, kena pijak tanah ke apa kan. Lagi satu ialah dalam cerita tu macam mana kita tak, yalah, sama ada orang tu orang hia ke, orang sesiapa kan, kita boleh merendah diri. Saya rasa benda ni sebagai, yalah, untuk orang luar yang kita boleh pinjam. Kalau benda tu jadikan satu teladan yang kita boleh buat, selalu buat baik. Yang satu benda yang saya nampak dalam penulisan tu, macam Cik Hir kata, kalau macam orang tu dia tulis tu, biasa kita akan tak tunjukkan kelemahan kita. Asal kita nak malu diri kita tu. Macam Hir kata, macam Lat musical tu, Cik Hir kata, Cik Hir gelak kan, kenapa nak buat? Basically Cik Hir kata pasal memang tak ada duit, benda tu mahal. Dan Cik Hir naikkan Puan Zini, dia kata dia boleh datang. Patut kita boleh delete je benda tu, tak payah nak mention lebih kan. Dia yang tak setuju, dia kata menunjukkan tuan dia angkat dia lah. Dia tak setuju dan dia cari duit. Benda tu boleh. Dan alhamdulillah benda tu berjaya dan kebanyakan semua Cik kata tu agak, yalah, semua berjaya alhamdulillah. Dan dia pun pernah tegur Cik Hir, kalau berucap, jangan kita nak tunjuk macam tu. Jangan pakai saya. Pakai kami. Jadi benda tu lebih bagus. Kita represent, we are the face of the organisation. I mean tu benda tu bagus. We show humility. InsyaAllah Allah akan naik angkat kita. Okey, satu benda lagi. Kalau orang tak tengok buku ni, tak akan nampak juga. Kecuali dia tengok Puan Zini punya cerita. Puan Zini punya cerita, Encik Hir masa datang tu, kalau betul, Encik Hir mungkin boleh deny kan. Encik Hir nak tulis manuskrip tu pasal Grab story. So pada dia rasa macam Grab story ni macam cerita sedih lah. Betul? Cerita victim. Tak, dia sebagai dekat satu yang penting dekat situ macam
Ya, even macam kita tulis apa memoir, takkan kita nak cerita pasal cerita kita dulu. Itu cerita dulu ceritalah. Kita tak suka nak highlightkan apa kita dah buat tu je. Ayat dia lagi sakit sebenarnya. Lagi sakit. So, Kau nak cakap apa? Dia cakap, Cik, ini yang Cik Hei nak buat. Sia-sia je Cik Hei buat buku ni. Tapi aku kata kau pun kalau pilih ayat yang elok sikit boleh tak? Dia kata sia-sia je dia buat ni. Itu dia cakap sebenarnya. Tapi yalah, after that kita buat pembaharuan lah. It is a good one. Saya yakin percaya Sarul. Kita ni akan dia kalau ada pandangan semua kita kena raikan dan kita akan jadi lebih baik. Yang kedua ialah kita tak akan sentiasa betul. Dan tak salah untuk mengaku salah pun. Nothing wrong with that pun. Itu satu mengaku salah yang nak tunjukkan kita salah. I mean, tak semua orang boleh buat benda tu. Okay? Itu kita cakap memang senang. Kadang-kadang memanglah. Sebagai manusia kita cuba alah. Apa pasal aku nak banyak benda aku dah cakap. Apa pasal aku nak tunjukkan kebodohan aku. Aku dah cakap. Juga masa saya cakap. Pilihlah yang baik sikit. Tapi satu kita benda dah improve ke. Ini suka hati je dia kata sia-sia. Tak ada. Kadang-kadang kita perlukan. Tapi satu benda dari segi kita. Kadang-kadang saya nak tengok daripada perspektif macam kita rasa perlukah aku nak ceritakan apa aku dah buat. Macam kita nak brag ourselves. Of course benda tu kita ada konflik. Kadang-kadang macam saya pun macam tulis kat Facebook. Ya aku buat ni pasal aku nak dapat like ke? Macam do we do that? Ataupun saya don't get me wrong. Itu je lah. Nampak. Saya fikir pengalaman ni kita kena kongsikan. Supaya orang, sebab tu peribahasa Melayu kata yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Kalau kita tak cerita macam Munshi Abdullah dalam cerita pelayaran Abdullah dan cerita hikayat Munshi Abdullah menceritakan kelemahan-kelemahan orang Melayu, semua tu diceritakan supaya kita ambil iktibar dan kita jadi lebih baik. Dan saya sendiri pun merasakan bahawa saya ceritakan sejujurnya. Ada waktunya saya betul, ada waktunya memang that is kehidupan yang sebenar. Saya cuba berlaku jujur dan saya fikir kejujuran tu lebih penting daripada kepura-puraan. Okey, terima kasih. Betul. Okey, saya tambahkan lagi mungkin humility dan sincerity. Betul. Benda tu orang boleh nampak dan orang menilai kan lah. Kalau orang tu nak macam bangga dia, kadang-kadang kita rasa benda tu yalah. Tak payahlah kita nak puji dia lebih kan. Kalau dia dah angkat diri dia, betul lah. Okey lah kan. Okey, dia dah angkat. Kita tak perlulah. Okey, nombor 3 saya nampak mungkin yang penting ini mungkin untuk seluruh rakyat Malaysia. Apa nak Abang Hei cuba sampaikan daripada buku tu, mungkin daripada penulis-penulis lain, macam mana kita nak angkatkan peradaban tamadun bangsa kita, bangga dengan jati diri kita. Mungkin kita ada masalah sikit dari segi politik dengan pelbagaian bangsa dan budaya kat sini, ada kat sikit kat situ kan. Tapi kita kena manage. Itu daripada pantun, daripada teka-teki yang lepas tu nombor 4 saya rasa yang penting tu dari segi macam arwah, macam Abang Hei cerita pasal arwah Kadir Saleh, orang tu yang berprinsip, yang ada integriti, macam Karim cakap tadi. Susah Abang Hei, bila kita dah sampai dekat satu tahap dekat atas tu, bila di belakang kita dinding tak ada orang lain, especially bos mulai kau team, benda tu boleh. Dan kalau nak cerita sensasi ni boleh terus jumpa Mahir, dia tak boleh cerita kat sini. Kalau dia nak buat buku dia boleh buat duit. Karim tanya soalan pun. Itulah. Jawab kan. Dia kena datang rumah. So yalah, kalau nak buat duit dia boleh buat duit, tapi kita tak boleh cerita macam tu lah kan. Okey, yang last saya rasa yalah, ada integriti, kerja keras, macam arwah, kena ikhlas, tawakal. Kita buat je kerja dan insyaAllah dekat hujung tu akan nampak, Allah akan naikkan. Yang last kali saya nampak kita kena biasa macam Encik Hei kata, kena bersifat terbuka lah dengan bersyukur. Macam Hei kata, mungkin orang kata macam yalah, ada pelbagai cara ke syurga dalam hidup ni, hidup satu perjuangan. Okey, masih ada cerita yang saya pick up daripada interview dengan siapa ke dia ambil cerita macam Encik Hei kata macam tak ada macam cita-cita tujuan hidup. Tapi Encik Hei pernah ceritakan depan orang lain, Encik Hei kata ada 2 benda je sebelum kahwin, mau cerita dengan Kak Mai tu. Dah besar ni,
Cik kata nak tolong menyumbang pada negara. Masuk sebelum saya kahwin, benda tu pun dah ada. Orang cakap, alah abang ni tak romantik lah. tak boleh nak enjoy macam. Benda tu memang ada sebelum kahwin. Jadi, yalah nombor 2 mungkin abang cerita kat sikit macam dari segi selain tolong negara nak tolong ibu bapa lah kan. Mungkin ambil UIA tu, mungkin quick cash juga. Betul lah? Ada dua lah. Saya memang sebutkan pada isteri saya, waktu tu bakal isteri saya, sebahagian hidup saya adalah untuk agama bangsa negara saya. So maksudnya dia kena bersedia untuk saya pergi macam tu. Dan juga tentulah saya nak tolong ibu bapa saya. Saya bantu dululah keluarga saya dan keluarga isteri saya. Dan siapa-siapa yang saya boleh bantulah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma yang saya nak sebutkan adalah kita memang, saya tak tahu. Saya memang dari dulu, sebab saya mungkin baca buku Pak Samad, Hujan Pagi, entah apa-apa pun, saya rasa tak. Kita ni lahir kat Malaysia ni kena ada menyumbang pada negara. Saya ada macam tu. Tapi saya tak pernah menentukan saya kena jadi ni untuk saya sumbang. Saya kena jadi ni untuk saya buat. Saya tak pernah. Itu yang saya kata dengan Samsul Amri dan juga yang lain, bahawa saya memang tak ada cita-cita. Saya tak pernah. Saya CEO pun tak tahu apa. Saya tak pernah mimpi saya kat MBKM, chairman apa. Saya tak pernah. Dan saya tak tetapkan target saya jadi macam ni. Ramai orang tanya saya, kenapa kau tak masuk politik? Saya kata, I don't have a card untuk jadi politician. Ada orang kau pernah cakap, kenapa kau tak buat bisnes? Aku rasa kalau aku buat bisnes, mesti rugi. Saya sentiasa berfikiran begitu. Saya nampak positif, kadang-kadang saya pun negatif juga. Cuma sebab kita ni tahu mana latar kita, asal usul kita macam mana. Jadi saya lebih selesa kalau saya kata, okey, saya nak menyumbang pada negara, tapi dalam bentuk yang mana-mana. Bila saya berada di ITNM, kemudian ITBM, saya sumbang betul-betul. Waktu saya kat URA, Sarul, waktu saya jadi timbalan dekan kemasukan, ada joke. Ini ada joke. Ini minta maaf kalau macam meninggi diri sikit. Ada joke. Dia kata joke pasal orang Jawa. Dia kata orang Jawa yang pandai buat kunci, Lokman. Orang Jawa yang pandai main golf, Parman. Orang Jawa yang popular bulan Mei, Hil Ngadirun. Itu joke kat kawan-kawan kat URA. Sebab bulan Mei adalah bulan kemasukan pelajar ke URA. Orang beratus untuk jumpa kalau kes rayuan. Kita ada tempat tertentu yang kita buat. Dan saya memang entertain sampai nak jumpa saya tu kena ambil nombor. Sebab saya rasa itu tanggungjawab saya kepada orang yang nak masuk URA. Sekarang kalau nak masuk mana-mana universiti, hantar email, hantar letak kat box. Mana ada jumpa-jumpa lagi kecuali you ada tempat tertentu. Zaman saya dulu, saya entertain. Orang kata, buat penat je, bodoh apa. Entah. Saya tak rasa bodoh dan saya rasa itu memang, saya sign semua offer letter pelajar-pelajar saya sign sendiri. Boleh je chop, boleh je this is automatic, no signature needed kan. Saya sign satu-satu. Ridwan akan print, hantar kat rumah saya sign satu-satu. Sebab saya rasa itulah sumbangan saya pun. Saya suka buat macam tu. Benda ni bukan jadi baru ni, lama dah macam tu. Ramai orang kenal saya, dia kata dulu saya takut dengan Cik Hei. Kenapa? Anak saya nak tukar kos, saya jumpa Cik Hei. Dapat tak? Dapatlah, nasib baik dapat. Yang tak dapat, marah sampai sekarang. Yang marah sampai sekarang, marah kat saya sampai sekarang pun ada juga. Cik Hei punya pasal lah saya tak dapat tukar kos. Dia kata. Sampai sekarang dia marah kat saya. Okey je. Saya gelak je. Okey, terima kasih Encik A. Mungkin last sekali lah Encik A, saya nak tutup dah. Okey, tadi nak beli buku tadi, paling senang saya rasa kontak Mahir tu, siapa yang kenal. Ataupun pergi dekat Shopee, dekat tanda yang search tu, cari je Grab Blue CEO, insyaAllah akan keluar lah buku tu. Boleh pilih, ada 2 pengedar kat situ. Mungkin Encik A nak cakap yang terakhir lah untuk orang yang menonton sekarang ataupun yang kemudian kata-kata terakhir Encik A. Pesanan terakhir. Dalam hidupnya. Jangan pernah mengalah. Okey. Itu dia tuan-tuan semua yang menonton. Terima kasih Encik Hei, jazakallahu khairan.
Satu daripada saya, satu terima kasih kerana sudi. Nombor dua, saya sangat bersyukur jugalah. Nombor dua, saya minta maaf lah kalau saya tak dapat menggarahi macam orang lain hargai. Orang terkenal, orang kat luar datang jauh-jauh, kita sebelah rumah macam kita tak, macam biasa je. Bila datang perjuangan ni baru kita rasa kita lebih bersyukur dan appreciate macam Cik kata tadi. Nombor tiga, saya rasa macam orang dekat taman kita, macam jiran kita, macam mak saya pun cakap, kita beli rumah kan, kita tak tahu siapa jiran. Pada saya benda tu macam banyak jiran kat sini dia rasa benda tu yalah anugerah daripada Allah, dapat jiran yang baik kan. Itu je yang terima kasih sekali lagi Encik Hei dan juga siapa yang menonton sama ada sekarang ataupun selepas ni. Tuan-tuan, itu dia Tuan Haji Khair Ngajirun, Atok bukan Datuk, Atok Tuan Haji Khair Ngajirun. Dan satu benda yang saya hargai untuk semua yang menonton selepas ni, saya sangat menghargai feedback ya. Mana yang bagus yang saya nak saya boleh kekalkan dan mana yang kurang bagus yang saya boleh tingkatkan lah untuk saya teruskan dalam perjuangan saya dalam talk show ni. Dengan itu saja Encik A. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan saya sayang semua orang. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, Encik A, terima kasih. Besok jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.